justice, keadilan itu apa orang kata prevail lah. Dan semoga beliau dibebaskan sebenarnya. Sebab dalam kes ini, to be honest, kedua-duanya hanya menjalankan tanggungjawab, dan dalam perbicaraan pun beliau mengatakan bahawa mereka hanya menerima arahan untuk ditugaskan Al-Tantuya. Dan sebab apa kena buat macam tu? Sebab Al-Tantuya adalah perisi asing yang perlu dihapuskan. Itu arahan dia. Dan mereka hanya menjalankan tugas. The real culprit is still out there. Penjenayah yang sebenar masih di luar sana. Dan saya berharap semoga Azilah mendapat pengampunan diraja, dan juga Sirul boleh dibawa kembali ke negara kita. Dapat juga pengampunan. Sebab the real culprit bukan mereka sebenarnya. Saya baca kes, saya teliti, saya dah tengok the real culprit bukan mereka. Apa motif mereka nak bunuh? Apa motif mereka nak bunuh? Kita pun tahu apa motif. Kan? So, itulah cerita dia. Bersatu tuan-tuan. MP Labuan PRU depan sel bertanding di bawah logo Mana-Mana Parti. Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman tidak menyesal kerana masih mempertahankan kursi parlimennya walau telah digantung selama 6 tahun daripada Bersatu. Suhaili berkata sokongannya terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim dalam bersama masih kekal bersama Bersatu bukan melanda karirnya politik telah berakhir. Pada pemilihan umum masa datang, saya boleh bertanding di mana-mana logo dan insya-Allah saya akan menang kerana saya telah melakukan ini demi kepentingan rakyat, kata beliau. Untuk makluman bahawa MP Labuan ini telah menyatakan sokongan kepada PMX dan beliau daripada Bersatu, dan loophole di dalam undang-undang yang diwujudkan oleh Bersatu ialah sesiapa yang menyatakan sokongan untuk ada side tidak dikira sebagai lompat parti. Dan benda itu senjata makan tuan. So akhirnya sekarang ini Bersatu termakan sendiri, apa orang kata, kena sendiri senjata tersebut lah. Di mana sekarang ini keempat-empat mereka tidak dikira sebagai hilang kursi. Mereka cuma boleh dikatakan sebagai dicabar je lah. Tapi kalau dia orang tak nak turun jugalah. So habislah kat situ. Baik, habis. Tadi ada interview interview bersama dengan Tun M oleh KJ dan juga Syahril. Dan KJ Syahril ada buat interview kepada Tun M. Dia ditanya 3 soalan yang menarik lah. Panjang sebenarnya conversation, tapi 3 soalan menarik. Satu, kenapa Tun M tak suka KJ? Kedua, kenapa Tun M tak suka KJ? Itu soalan dia. Kemudian soalan yang seterusnya, adakah Tun masih berprinsip? Adakah Tun masih berprinsip? Itu soalan dia macam tu lah. Jadi itu antara yang perkara yang disoalkan. Okey. So ini jawapan Tun. Dr. M jawab soalan KJ, kenapa Tun tak suka saya? Kenapa Tun tak suka saya? Itu soalan biasa sahaja ditanya KJ terhadap Perdana Menteri Mahathir Mohamad dalam episod terbaru. Mahathir kelihatan sedikit tergamam bagaimana rupa menjawab soalan itu dengan tenang dan mengatakan ia disebabkan Khairi pernah bersaing dengan anaknya. Pasal you bertanding dengan anak saya dan your mother-in-law campaign untuk you, kata Mahathir merujuk kepada Jan Abdullah, isteri bekas Perdana Menteri. Jawapan Mahathir itu menyebabkan Khairi terkejut dan tertawa kecil. Mana ada Tun? Bahas Khairi. Orang cerita lah, jawab Tun sampai tersipu. Mahathir tidak secara khusus merujuk kepada mana-mana pertandingan. Namun, Khairi pada Mac 2009 menewaskan Mukhris dan Hei Toyo dalam pertarungan 3 penjuru menyebut jawatan Ketua Pemuda UMNO. Ni saya cerita malam ni lah. Mungkin KJ tahu, mungkin KJ tak tahu. Saya cerita lah. Antara sebab kenapa Tun menjatuhkan apa orang kata Pak Lah, kan? Antara sebab kenapa Tun menjatuhkan Pak Lah pada waktu itu pada bulan Mac 2009, lebih kurang Mac lah, bukan pada bulan Mac, pada Mac 2009, dan dikatakan oleh Najib pada waktu itu adalah antara lain atas arahan daripada Tun Mahathir. Kenapa? Sebab didapati, dia ingat macam ni. Okay. Ni bagi budak-budak yang sunat laser yang tak tahu cerita ni kan. Pada waktu itu Tun Mahathir letak jawatan dan minta Pak Lah ganti pada tahun 2003 kot, masa tu kata saya sebagai Perdana Menteri. Dan 2003-2004 macam tu. Saya kena pada tahun 2003. Pak Lah dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.
Kemudian beliau meletak jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 2009. Okay. Pada tahun 2003, kenapa Pak Lah dilantik sebagai Perdana Menteri? Pada masa itu semangat atau semboyan atau tiupan reformasi itu kuat. Dan desakan untuk Mahathir meletak jawatan itu amat kuat daripada dalam dan luar. Terutama dalam UMNO dan luar UMNO. Sangat kuat. Jadi dia lihat bahawa dia kena cari seseorang yang boleh dia kontrol. Dan orang dia boleh kontrol, dia nampak pada waktu itu adalah Pak Lah, the clean man. Dan orang perwatakan baik, cakap dia baik, tutur bahasa dia baik, lemah lembut. So Mahathir ingat dia boleh kontrol Pak Lah, tetapi dia lupa Pak Lah dia seorang menantu. Nama menantu dia KJ, Khairi Jamaluddin. Dan dikatakan sepanjang Pak Lah berkuasa, KJ lah yang banyak kontrol faktor-faktor ekonomi, projek-projek di dalam kerajaan Pak Lah ini. Sehingga kan ada beberapa projek Pak Lah, Mahathir yang dibatalkan sewaktu zaman Abdullah Ahmad Badawi. Dan untuk mengelakkan, dia desakan untuk akhirnya desakan untuk Abdullah Pak Lah ni letak jawatan makin kuat. KJ bertanding 2009, menang ketua muda, tetapi Pak Lah meletak jawatan. The good thing Pak Lah ni bukan seorang, dia bukan masalah fighter, tapi Pak Lah ni kalau boleh elak konflik, dia elak konflik. Dia seorang yang baik. He's a very nice guy. Sangat seorang yang baik. Tak berpolitik sangat berbanding dengan yang lain. So itu antara faktor kenapa perkara ini berlaku dan kenapa Mahathir tak suka dengan KJ. This is a well-known fact, tuan-tuan. Kan? Perkara yang memang secara umum menjadi diketahui. Itu perkara yang umum menjadi diketahui. Dan disebabkan oleh itu, Mahathir juga punya pasal. Pak Lah jatuh. Naik Najib. Bila Najib lah berkuasa sebagainya, dengan Najib dia okey lah. Boleh kontrol, boleh. Najib pula buat kerja dia. Mengayakan golongan-golongan dia dan diri dia sendiri, berlaku berlaku kes, kes 1MDB dan sebagainya. So pada waktu itu, desakan daripada Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir, sebenarnya desakan itu sebab lain. Tapi dia guna alasan 1MDB. Pada masa itu Muhyiddin dah nak untuh, dah nak tumbang dah daripada UMNO. Tetapi dia guna alasan 1MDB pada waktu itu. Dan akhirnya Mahathir sokong dia sebab dia nak jatuhkan Najib je. Tuan-tuan, soalan kedua dia tanya, kenapa kerjasama dengan DAP? Bila dia tanya kenapa nak kerjasama dengan DAP, jawapan Tuan Mahathir simple. Saya kerjasama dengan DAP sebab saya nak jatuhkan Najib. Sebenarnya bukan jatuhkan Najib saja, dia nak jatuhkan Najib dan orang kuncu-kuncu Najib di dalam UMNO. Dan mereka di dalam UMNO. Dan akhirnya, apabila dia berkuasa, bila dia jadi Perdana Menteri, dia siasat banyak kes rasuah yang berlaku pada waktu itu dan banyak tangkapan dia buat terhadap pimpinan UMNO. Dia kata bukan kerja saya arah siasat rasuah dalam UMNO, kata dia Dr. Mahathir. Bekas Perdana Menteri berkata bukan kerja beliau mengarahkan pihak berkuasa dalam menangani masalah rasuah UMNO pada 90-an ketika beliau memimpin negara dan parti ketika itu. Mahathir mengesahkan perkara itu apabila dia tanya, Khairi, kenapa beliau tidak buat apa-apa di sebalik desas-desus sekitar pemilihan UMNO pada waktu itu? Itu kerja pegawai, bukan kerja saya, tegas Mahathir. Mereka bila nampak sesuatu salah, dia tak perlu tunggu sehingga Perdana Menteri kata, you pergi orang lain lah, tak boleh. Itu bukan kerja saya, itu kerja polis. Saya kerja anti-corruption, mereka patut ambil tindakan. Tak. Sebenarnya itu kerja dia. Dan kita tahu, KJ tahu, saya tahu, tuan-tuan yang ramai yang mungkin dah lama kenal UMNO pun tahu pada waktu itu, politik wang yang berleluasa di dalam UMNO dan champion dia adalah Tun Mahathir. Sebab itu dia tak ambil tindakan apa-apa. Sebab dia pun terlibat sekali pada waktu itu. Bukan dia directly, tapi budak-budak bawah dia. Dan it's an open secret where money is flying everywhere. Money is flying everywhere berkenaan dengan apa orang kata rasuah di dalam parti dan di dalam pemilihan. Everybody knows. It's an open secret. Sampai orang gelar The Mall. Pasal tu ada Yahwan kan? Apa nama The Mall tu kan? Kan bawah tu orang, sampai orang tahulah bawah tu tempat ulat-ulat UMNO. Kalau nak duit, nak projek, nak ni, nak itu, dekat bawah tu lah mereka berjumpa dan berbincang. Yahwan kan nama tempat tu? Yahwan. Apa nama tempat tu? Saya lupa. Dan bila dia berkuasa pada tahun 2018, this is exactly what he did. Sebab itu antara perkara yang dilakukan pada waktu itu, tangkapan-tangkapan yang terlalu tergesa-gesa. Sehingga kan macam kes Zahid, 40 kes VLN beliau, rupanya tak cukup